ayat yang kita dengar, yang kita baca sebentar tadi berkisar kepada beberapa larangan Allah Ta'ala terhadap kita sebagai hamba. Kita sudah maklum, baginda sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibekalkan Al-Quran, pedoman hidup kita. Dalam Al-Quran ada perintah berbentuk suruhan, ada perintah berbentuk larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia. Masih lagi sayang pada kita, bagi kita nikmat, bagi kita kesihatan, bagi kita kehidupan. Dan alhamdulillah kita berada pada tahun baru 2024. Hari ini 1 Januari. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru lebih kita bersemangat, perbaharui iman kita, takwa kita, amalan kita di dalam mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2023 telah melabuhkan tirai. Apa yang terlaku oleh kita daripada keburukan, daripada kesalahan mungkin, kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berazam mudah-mudahan hari-hari yang mendatang kita lebih bina iman kita, takwa kita. Di mana kita, bagaimana keadaan kita, yang penting takwa, meletakkan seorang hamba hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum wallahu ta'ala alam. Malam ini saya ingin berkongsi ilmu di dalam beberapa petikan tadabbur Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Isra, muka surat 285. Saya ulangi, surah Al-Isra, muka surat 285, ayat yang ke-31 dan 32. Saya ulangi, surah Al-Isra, muka surat 285, ayat 31 dan 32. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar, membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Al-Isra 31 dan 32. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra 31 dan 32. Ayat yang kita dengar, yang kita baca sebentar tadi berkisar kepada beberapa larangan Allah Ta'ala terhadap kita sebagai hamba. Kita sudah maklum, baginda sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibekalkan Al-Quran, pedoman hidup kita. Dalam Al-Quran ada perintah berbentuk suruhan, ada perintah berbentuk larangan. Perintah suruhan wajib kita taat, wajib kita ikut. Perintah suruhan, aqimus shalah wa atuz zakah, auful kailah, sempurnakan sukatan. Dan di sana juga ada perintah larangan. Perintah larangan sama sekali wajib kita tinggal. Tidak ada
keuzuran, tidak ada kelonggaran. Ada pun perintah suruhan, ada sedikit kelonggaran. Perintah suruhan ada sedikit pilihan. Allah Ta'ala suruh ada sedikit kelonggaran pilihan. Contoh di dalam bulan Ramadan. Difardukan puasa. Wajib kita puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun begitu jikalah kamu wahai Muhammad, wahai hamba di dalam uzur musafir, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kamu sakit, kamu musafir, boleh dibolehkan berbuka, fa iddatun ganti pada hari berikutnya lepas pada Ramadan. Maknanya ada kelonggaran. Air ada, boleh tayamum? Tidak boleh. Pun begitu jikalah kamu di dalam sakit, uzur, penyakit, jika terkena air memudaratkan penyakit kamu, kesihatan kamu, kamu boleh tayamum walaupun air ada. Maknanya di dalam perintah Allah ada kelonggaran, ada pilihan. Dalam larangan Allah sama sekali tidak boleh pilih. Larangan Allah wajib kita sebagai hamba meninggalkannya. Sama sekali. Amount yang banyak ataupun amount yang sedikit. Rasuah haram. Walaupun 10-20 ringgit tetap rasuah. Tetap judi dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 31. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Kenapa? Bila mana golongan jahiliyah masuk Islam dan mereka beranggapan jikalah keluarga yang agak ramai, seorang dua orang, boleh lagi kata mereka. Bila mana anak yang ramai contoh, maka anak yang ramai itu menjejas kedudukan yang dimiliki oleh keluarga mereka. Si ayah cari rezeki dapat bagian-bagian. Jadi anak yang ramai melibatkan mereka jatuh fakir miskin. Justru di kalangan mereka telah bunuh anak-anak mereka. Datang ayat ini kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat-umat kamu, wala taqtulu auladakum, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu. Kenapa? Khasyata imlaq, takut kepada kefakiran, takut kepada kemiskinan. Kenapa? Nahnu narzukum, kami yang bagi rezeki kepada mereka, anak-anak kamu. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Bila mana janin mencecah usia 4 bulan di dalam perut ibu, kutiba lahu arba'an kalimat, ditulis untuknya 4 perkara. Min rizkihi ajlihi syakin aw sa'id, rezeki dia, ajar dia, syakiyun, celaka ataupun bahagianya dia. Dah ditulis dah. Rezeki di dalam genggaman Allah. Kenapa kamu bunuh anak kamu takut kepada fakir, sedangkan bayi yang lahir itu telah ditak rezeki dia. Nahnu, kami wahai Muhammad, wahai hamba, narzukum, bagi rezeki kepada mereka anak-anak kamu, wa iyyakum, dan kamu juga. Pagi-pagi kamu pergi kerja, petangnya, malamnya ambil overtime contoh. Siapa beri pada kamu? Allah Ta'ala. Zat yang maha agung, zat yang maha kaya. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis kursi, selalu kita baca di dalam kitab Matan Arba'in hadis 40 pun ada dimuatkan oleh Imam Nawawi hadis ini. Law anna awwalakum, jika sunya awalnya kamu, wa akhirakum, akhirnya kamu, wa insakum, manusianya kamu, wa jinnakum, jinnya kamu. Awalnya kita daripada Nabi Allah Adam, wa akhirakum, akhirnya hamba, bayi yang lahir sebelum kiamat. Manusianya kamu, jinnya kamu, kanu fi sa'idin wahidin, berada satu padang yang cukup-cukup luas. Fasa'aluni, mereka minta kepada aku. Fasa'aluni, semua sekali, awalnya kamu, akhirnya kamu, manusianya, jinnya kamu, fasa'aluni, semua sekali minta pada aku. A ada 1 juta hajat, B ada 1 juta hajat, C ada 1 juta hajat, seluruh sekali ada jutaan hajat mereka. Fa'ataitu kulla wahidin mas'al, aku sempurnakan, aku tunaikan segala hajat-hajat mereka. Daripada awal sampai akhir. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alah, tahu, aku tunaikan, sempurnakan segala kemahuan hajat-hajat mereka, permintaan mereka. Ma naqasa mimma indi, tidaklah berkurang apa yang aku miliki
Allah Ta'ala dalam hadis kursi, illa kecuali kama yang qusul miqyatu, sebagaimana kurangnya miqyat, jarum, iza duqilal bahra, bila dicelup di dalam lautan. Ambil jarum, celup dalam lautan. Bukan kolah, bukan sungai, lautan. Bukan pen, jarum. Celup dalam lautan, kita angkat satu titisan yang menitik, satu titisan yang itu adalah nisbah kepada seluruh permintaan hamba ditunaikan oleh Allah. Laut terbetal luah masih baki. Khazanah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kayanya Allah. Wahai hamba, wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kamu. Takut kepada kefakiran. Anak yang ada rezeki dia. Kamu sendiri pun cari rezeki, aku bagi rezeki kepada kamu. Satu hadis Nabi SAW baginda bersabda, inna nafsa lan tamun hatta tastakmila rizquha. Satu jiwa sekali-kali tidak akan dimatikan sehingga disempurnakan rezeki dia. Demi Allah, seorang hamba yang cacat contoh, ataupun dah koma 2 bulan, ustaz 2 bulan, ustaz ayah saya ustaz di hospital, koma ditidurkan. Demi Allah, jika sebenarnya ayah kamu contoh, walaupun dah koma ditidur selama 2 bulan, koma tak sedar. Demi Allah, jika rezekinya ada di Mekah, Madinah, ada di Indonesia, ada di Thailand, dia akan sembuh dengan sempurna. Dia akan pergi haji ataupun umrah, akan dapatkan rezekinya di tanah haram, Mekah, Madinah. Demi Allah, kenapa? Rezekinya ada di sana. Dia akan pergi ke Bandung, pergi ke Padang, pergi ke Haknyai contoh, ambil rezeki, kutip rezeki Allah Ta'ala letak di sana. Barulah dia akan balik jumpa Allah. Kenapa? Satu jiwa sekali-kali tidak akan dimatikan, disempurnakan rezeki dia. Nahnu narzum, kami yang beri rezeki pada mereka, anak-anak kamu, wa iyyakum, dan kamu juga. Inna sunya qatlahum, kamu bunuh mereka, anak-anak kamu, karena adalah khita'an kabir, satu dosa yang besar. Bunuh anak satu dosa yang besar. Satu, takut kepada kefakiran, takut kepada kemiskinan, dan minta maaf di sana juga ada hamba-hamba yang bunuh anak mereka. Buat sesuatu yang curang, yang buruk, telah bunuh anak mereka. Saya lihat statistik 2020, 2022, 2023. 2022, 2023. Seramai 256 bayi-bayi yang telah dibuang. Itu fakta yang saya tengok. Maknanya bunuh bayi. Buat perbuatan yang buruk, perempuan, dia bunuh anak mereka. Sama dalam kandungan ataupun bayi yang dibuang. Wala taqtulu auladakum. Ayat ini lebih kepada bunuh anak, takut kepada kefakiran. Dan di sana ada juga bunuh anak. Kenapa? Telah berlaku buruk ataupun perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuan-tuan rahimakumullah. Ayat ini terlalu besar, terlalu berat. Satunya sebelum saya hurai ayat ini, di sana ada mufassirin yang menjelaskan, mungkin kita tak perasan sebenarnya, ayat 32, wala taqrabuz zina, berada di antara 2 ayat bunuh. Saya ulangi, ayat 32, wala taqrabuz zina, berada di antara 2 ayat bunuh. Ayat 31, firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kebunuh anak kamu takut kepada kefakiran. Ayat 33 selepasnya, wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan kebunuh satu jiwa pun yang mana Allah Ta'ala haramkan dibunuh kecuali dengan kebenaran. Ayat 31 ayat bunuh. Ayat 33 ayat bunuh. Ayat zina 32, kata ulama, zina juga adalah merupakan satu pembunuhan. Ayat zina, minta maaf, berada di antara 2 ayat bunuh. Ayat 31 ayat bunuh, ayat 33 ayat bunuh.
ayat 32 ayat zina, wala taqrabuz zina. Justru zina juga merupakan satu pembunuhan. Bunuh keturunan yang bersih, suci. Nasab yang sempurna, yang baik, yang bersih telah dicemarkan dengan perbuatan zina. Innahu kana fahisyah. Perbuatan zina merupakan satu perbuatan yang cukup-cukup keji. Wasa asabila, sebelum berjalan menuju kepada redha Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan wala taqrabu, jangan kamu hampir. Di sana ada mufassir yang mensyarahkan kenapakah Allah Ta'ala tidak sebut kepada wala taqtul qatla, jangan hampir kepada pembunuhan. Tapi di sini jangan kamu hampir kepada zina. Satu, zina perbuatan yang keji, yang buruk. Bahkan perkara-perkara yang mendatangkan zina itu juga dilarang oleh Allah. Wala taqrabu, jangan kamu hampir. Allah Ta'ala zat maha mengetahui, dah bagi tahu dah bahawasanya bila mana jangan hampir-hampir, manusia akan hampiri. Sebab itulah kata ulama, minta maaf, perkara-perkara yang dilarang biasanya naluri hamba ni nak kepada benda tersebut. Hak benda lari tu, hak benda tu hak nak buat. Benda disuruh dia buat, alhamdulillah. Tapi benda hak larang lebih-lebih lagi. Jangan bohong, tipu juga. Jangan mengumpat juga. Jangan mencuri, curi juga. Baik kanak-kanak, baik dewasa. Jangan lomba haram jangan berjudi, berjudi juga. Biasanya manusia naluri jahat, manusia suka kepada benda yang buruk. Itu naluri. Jangan main di lombong, bahaya meninggal. Mandi juga, meninggal seorang, sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga, mandi lagi. Nampak? Naluri manusia suka kepada benda yang buruk. Sebab itulah kata ulama, satu perintah Allah manusia lakukan, taat. Tapi yang susahnya manusia nak tinggalkan larangan Allah. Dalam bab sabar ada 3. Kita belajar tasawuf. Sabar 3. Satu, sabar di dalam menghadapi ujian Allah. Baik banjir, baik kebakaran, baik kematian. Kedua, sabar di dalam ketaatan. Junjung tinggi perintah Allah. Yang ketiga, sabar daripada menjauhi maksiat, larangan Allah. Dan kata ulama, sabar daripada jauhi larangan Allah itu yang paling besar. Yang paling besar. Sabar menjauhi larangan Allah. Dan bila menyebut larangan, sesuatu yang kita tak boleh hampir. Tilka hududullah fala taqrabuha, tilka hudud fala ta'taduha. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Ala, ketahuilah kamu, sabda baginda. Wa inna likulli malikin hima, setiap malik, setiap raja ada sempadan. Ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja ada sempadan. Malaysia, Thailand, Sungai Golok. Malaysia, Thailand, Wang Kilian. Malaysia, Thailand, Padang Besar, Bukit Bunga, Takbai. Malaysia, Singapura, Tambuk Johor. Ala wa inna himallah maharim, sesungguhnya sempadan Allah perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna himallah, sesungguhnya himallah di dalam kitab Matan Arba'in. Hadis 40, ada hadis ni. Sesungguhnya ketahuilah bahawasanya himallah, sempadan Allah perkara yang dilarang. Cannot go. Jangan kamu langgar. Dunia dah jelas. Lampu isyarat, undang-undang jalan raya. Lampu merah, jangan pergi. Cannot go. Go juga go lah munya. Nampak? Lampu merah. Hak hijau pergi. Kita lampu merah, langgar juga. Kita akan dilanggar. Kita kena ikut undang-undang jalan raya. Jikalah dunia kita kena ikut undang-undang, apatah lagi benda-benda lupakan akhirat. Wala taqrabuz zina. Maknanya dengan mesejnya, dengan perjumpaannya, tidaklah laki-laki wanita kecuali syaitan yang ketiga katakan. Kan hasut kepada hamba mengerjakan maksiat, dosa kepada Allah. Wala taqrabuz zina. Dan Allah Ta'ala kata mufassir pernah pesan kepada Nabi Allah Adam AS. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
Cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba. Jangan kamu hampir pokok ni. Fatakuna minaz zalim. Jelah kamu wahai Adam Hawa di kalangan mereka yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Ayat 35 surah Al-Baqarah. Wa qulna, kami kata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu wa zaujuka istri al-jannah dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, maka minulah apa yang kamu ingin pun. Cuma satu pesanan wahai Adam Hawa, wala taqraba, jangan hampiri hadhihi pokok ni. Hampir juga fatakuna, janganlah kamu berdua dengan orang-orang yang zalimi diri kamu. Al-Baqarah ayat 35. Nampak? Di sini wala taqrabu, dan kamu hampiri perbuatan zina. Satu. Dalam bab zina, Allah Ta'ala dahulukan perempuan. Di dalam surah An-Nur ayat 2. Kita buka surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina yang belum kahwin, apakah hukuman? Fajlidu kulla wahidin, sebablah mereka di antara mereka berdua mi'ata jalah 100 sebatan. Jikalah kembali mana Allah hari akhirat, wal yashhad azabahuma, saksikan azab mereka di kalangan orang yang beriman, khalayak ramai. Dalam bab zina minta maaf, Allah Ta'ala dahulukan perempuan. Adapun minta maaf dalam bab mencuri, Allah Ta'ala dahulukan laki-laki. Dan surah Al-Ma'idah, kita buka surah Al-Ma'idah ayat 38. Surah Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Balasan apa yang mereka lakukan, siksaan daripada Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Al-Ma'idah ayat 38, Allah Ta'ala dahulukan kalimah laki-laki. Kenapa dalam bab mencuri? Dalam bab mencuri lebih kepada laki-laki. Al-Ma'idah ayat 38, muka surat 114. Wasadiku, laki-laki yang mencuri. Wasadiqatu, kata ulama, kenapa dalam bab mencuri lebih kepada laki-laki? Ropok bank, pecah rumah. Biasanya laki-laki. Minta maaf, laporan pernah berlaku perompok-perompok curi, tarik mesin ATM. Nampak? Benda tu dah besar, berat. Deginya perompok-perompok ni, maknanya dia tarik juga. Nampak? Dan pernah berlaku di dalam dada akhbar menyebut satu mesin ditarik dengan beratnya naik dalam bank. Akhir sekali tengok-tengok, minta maaf, mesin yang ada cek. Bodoh juga. Pencuri ni pun bodoh juga. Mesin cek nak apa? Cek. Ambillah ATM kalau ada duit. Bukan nak kata pun jadi bodoh, tapi memang bodoh pencuri ni. Nak curi pun tak pandai. Bukan langsung mencuri, tidak. Tapi nak bagi tahu bodohnya, ambil mesin cek. Dia dah letih-letih, angkat berat kemari lagi. Astaghfirullahalazim. Jadi nak bagi tahunya, demikianlah. Sanggup mencuri. Mencuri, bak mencuri lebih kepada laki-laki. Tapi minta bak berzina, Allah Ta'ala dahulukan perempuan. Kenapa? Perempuanlah titik tolak tadikan kepada zina. Dedah aura, pergaulan, godaan untuk zina lebih daripada perempuan. InsyaAllah perempuan yang salihah, tutup aurat, jaga diri dengan sempurna, jaga perkataan, percakapan, hubungan, insyaAllah dia akan selamat di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah. Az-zadiyatu waz-zani. Nampak? Untuk perempuan Allah Ta'ala lebihkan dalam bab zina, untuk laki-laki lebih kepada mencuri.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Di sana ada satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Hadrat Abu Hurairah daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, innallaha kataba ala bani Adam. Allah Ta'ala telah menetapkan ke atas anak-anak Adam. Khizzatun minaz zina, sebahagian nasib daripada zinanya mereka. Adraka la mahallah, pasti akan mendapatkan tanpa dapat dihindari. Wa zinal ain an-nazar, zinanya mata adalah pandangan. Wa lizal lisan al-mantiku, zinanya lidah adalah pertuturan, percakapan. Wal qalbu tamanna wa tashtahi, dan hati sesuatu keinginan buruk dan perbuatan yang jahat. Wal farju, kemaluan. Yusaddiqu kulla zalika au yusaddiqu au yukadzibu, dan kemaluan itu membenarkan segala ataupun mendustakan. Maknanya kita tak dapat lagi daripada perbuatan yang buruk. Jagalah pandangan kita, jagalah lidah kita, jagalah telinga kita, insya-Allah kita akan selamat. Al-yawm, hari ini, naqtimu ala afwan, kami akan menteri mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berkata-kata. Wa tashhadu arjum, kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang kamu hamba lakukan atas muka bumi. Selalu kita baca surah Yasin. Wa la taqrabu zina, dan kamu hampiri zina. Innahu kana fahisyah, zina merupakan satu perbuatan fahish yang keji. Minta maaf, walaupun agak sensitif perkara ni untuk diperkatakan dalam bab zina, dan di sana ada liwat. Minta maaf saya sebut. Benda ni di depan kita, Quran pun sebut. Kita terpaksa hadapi dalam bab fiqh. Liwat juga merupakan perbuatan yang cukup-cukup kecil. Di dalam surah Al-A'raf, ayat 80-81. Ingat saya, walutan iz qala liqaumihi ata'tunal fahishah ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Sekali Nabi Allah Lut alaihi salam berkata kepada umat dia, walutan iz qala liqaumi, dia kata kepada kaum dia, ata'tunal fahishah, betul ayat muka surat 160, Al-A'raf 80-81. Untuk rujukan kita saya ulangi, muka surat 160 Al-A'raf ayat 80-81. Walutan, wahai Muhammad, sekali Nabi Allah Lut. Kenapa? Iz qala liqaumi, sekali dia berkata kepada umat dia, kaum dia, wahai kamu umatku, ata'tunal fahishah, ada kamu melakukan satu perbuatan yang cukup-cukup keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tak pernah dilakukan oleh umat sebelum kamu pun. Awal Nabi Allah dan sampailah sebelum Nabi Allah Lut, tak pernah perbuatan sekeji ini dilakukan. Apakah mereka lakukan? Innakum 81. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kamu telah mendatangi laki-laki. Innakum lata'tuna rijala syahwatan, minta maaf melepaskan nafsu kamu. Min dunin nisa, tidak kepada perempuan sebagaimana yang disyariatkan dengan perkahwinan. Bal antum, bukan kamu wahai umatku, qaumun musrifun, kaum yang melanggar batasan. Maknanya dalam bab liwat juga, laki-laki dengan laki-laki, minta maaf saya sebut, merupakan fahisyah, ata'tunal fahisyah. Dalam hukum fiqh, minta maaf, zina dengan liwat lebih dahsyat liwat. Kenapa? Liwat laki-laki dengan laki-laki, zina laki dan perempuan, perkahwinan menghalalkan mereka. Laki-laki tidak ada perkahwinan untuk mereka berdua. Kenapa? Laki-laki, sebab itulah dalam bab hudud, laki-laki yang belum kahwin, liwat, bukan sahaja dihukum sebatan, bahkan ta'zib, dipenjara dan sebagainya. Hukuman yang ditetapkan di dalam syaraknya. Wala taqrabuz zina. Sebab itulah zina minta tak kenal. Kita kena jauhi perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Takwa kepada Allah, kita akan selamat.
Tuan-tuan rahimakumullah, sejujurnya saya terlibat secara langsung dengan penguat kuasa. Pernah saya bersama dengan skuad tangkapan. Pernah saya berada suami tangkap isteri. Pernah saya berada isteri tangkap suami. Saya ada, demi Allah, dalam masjid depan Al-Quran. Saya ada. Tangkapan dibuat di hotel. Allahu Akbar. Ambil kad pengenalan, bukan suami isteri, dah kahwin pun. Masuk bilik lain, cek bilik lain. Bilik berikutnya, waliyazubillah, tengok-tengok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang berlaku? Suami di sini, isteri di sini. Isteri di sini, suami di sini, isteri di sana. Orang Melayu kita minta maaf, bertukar pasangan. Nampak? Tidak ada takwa kepada Allah. Seringkali saya sebagai jurunikah terlibat secara tak langsung dengan pasangan yang berkahwin. Baru minggu lepas, laporan datang pada saya, Ustaz, kawan kita Ustaz, yang tinggal depan flat ni Ustaz, 18 tahun, laki-laki Melayu kita, buat jahat dengan perempuan 14 tahun, mengandung dah sebulan. Cina pula dah, Cina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawah 16 tahun kami di wilayah, 16 tahun ke atas boleh kahwin. 14 tahun, bawah umur. Melibatkan mahkamah. Panjang cerita. Allahu Akbar. Walaupun suka sama suka minta maaf, maka laki-laki yang bersalah. Seringkali kita jumpa masalah perempuan nak kahwin begian-begian. Yang lebih menyedihkan saya berlaku di hadapan saya. Saya nak kongsi untuk perempuan, sebab itulah wala taqrabu zina, jagalah hubungan sebaik-baiknya, takwa kepada Allah. Pasangan pemohon perempuan datang, Ustaz saya nak kahwin. Borang daripada laki-laki dah ada daripada Johor, Ustaz, saya nak kahwin. Ayah mana? Ayah sakit, duduk di Kelantan. Orang Kelantan, orang Bacok. Mak ayah dah bercerai, Ustaz, dah 10 tahun. Kamu masih ada hubung dengan ayah? Masih lagi, Ustaz. Macam mana pun kamu nak kahwin, ayah ada, pastikan ayah tanda tangan pada borang ini, kamu balik jumpa ayah, dan di sana ada surat waqalah wali. Kamu jumpa dengan ayah, bawa ayah jumpa dengan jurnikah tempatan, ayah boleh lafaz waqalah. Saya, ayah sekian, bapa kandung pada kamu, IC sekian, wakilkan atas nama sebenar saya, kad penalan saya, untuk mengawinkan kamu dengan pasangan, IC dia dengan mas kahwin RM300 tunai. Saya boleh akad nikah kamu tanpa keadaan ayah pada majlis ijab kabul. Alhamdulillah, 2 minggu kemudian datang pada saya, dan Alhamdulillah sebulan kemudian saya akad nikah mereka. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahimakumullah, 2 tahun kemudian, masih lagi ingatan saya, datang seorang perempuan, kakak dia, Ustaz kenal saya? Tak perasan. 2 tahun lepas Ustaz, adik saya kahwin. Saya kakak sulung. Ayah macam mana? Ayah sakit lagi Ustaz, di Bacok. Dekatkan cerita sebagaimana adik, demikianlah kamu balik bawa borang kahwin, jumpa ayah tanda tangan, ayah waqalah wali kepada saya. Baliklah dia. Balik dia baca. Dapat tanda tangan ayah pada borang permohonan untuk kahwin. Borang waqalah wali dilafaz oleh ayah di hadapan jurnikah tempatan. Dibaca. 2 minggu kemudian datang jumpa saya bersama dengan pasangan. 5:30 petang di pejabat saya. Saya tengok untuk perempuan, dia ada banyak sedikit dokumen yang dilampirkan. Sijil nikah mak ayah, turutan wali yang 27, termasuk wali hakim, 2 salinan IC, selain daripada HIV, test, dan juga sijil khusus perkahwinan. Saya tengok teliti, minta maaf, saya tengok pemohon perempuan,
pasangan dia dan saya, kami 3 orang tengok. Bila tengok dia punya sijil nikah mak ayah dengan sijil kelahiran dia, minta maaf. Tiba-tiba hati saya tak sedap. Tengok-tengok bulan 1 tarikh kahwin mak tahun 20 sekian-sekian. Tarikh lahir dia bulan 6 tahun yang maknanya 5 bulan baru dah lahir. Saya tengok sekali untuk confirm betul-betul, nak cakap ni biar kena tabayun betul-betul. Tengok sekali bulan 1 tahun sekian, kelahirannya bulan 6 tahun yang sama. Allah. Agak lama saya tengok perhati, kenapa Ustaz? Ada apa? Minta maaf adik, sedikit keraguan yang saya nampak pada tarikh nikah mak ayah adik ni dengan IC adik ni. Kenapa Ustaz? Biar saya tengok. Dia ambil di hadapan saya, dia tengok. Tarikh nikah mak, ya Ustaz, ayah saya, mak saya. Ustaz. Ya betul Ustaz. Ustaz. Dia merau di hadapan saya. Ustaz, saya nak zina kau Ustaz. Saya nak luar nikah kau Ustaz. Allahu Akbar. 24 tahun umur dia, baru saat itu dia tahu dia ni anak luar nikah. Wala taqrabuz zina. Allahu Akbar. Saya duduk depan dia. Yalah, sebab jugalah 24 tahun hidup atas muka bumi bersama pasangan, berubah sikit pasangan muka pasangan dia. Saya pujuk adik tak bersalah adik. Sebelum ni ramai pasangan jumpa saya pujuk dia. Allah Ta'ala uji ibu ayah. Sabar adik, sabar. Dia menangis. Saya pun rasa nak menangis juga. Nampak? Wala taqrabuz zina. Nampak? Saya tulis catatan di bedah siasat ternyata pemohon anak tak sah taraf. Jadi perkahwinan melibatkan wali hakim, tanda tangan cok. Saya boleh bantu setakat yang mampu. Maknanya 24 tahun dia hidup, baru dia tahu adik dia selamat. Maknanya ayah dia dah bersama sebelum kahwin, lahirnya dia, kemudian baru kahwin, lahirnya adik dia 2 tahun kemudian. Tapi dia ni kelahiran tak sah taraf. 5 bulan dah lahir. Menangis begitu sekali di hadapan Allahu Akbar. Wala taqrabuz zina. Apa? Sebab itulah zina, ya, dalam kata lain, dia tidak dapat harta pusaka yang sepatutnya. Untuk kahwin dia, wali hakim. Nampak? Sebut tentang zina ni, minta maaf ramai pasangan datang dan mengaku, Ustaz, saya mengandung 2 bulan, saya mengandung sebulan, nak kahwin cepat. Muslimin rahmatullah. Walaupun benda ni agak sensitif, pun begitu kita kena hadapi masyarakat di luar sana macam-macam masalah. Pergaulan bebasnya berkian-berkian, mengandung nak kahwin cepat. Fatwa daripada kami di wilayah persekutuan, walaupun mereka kahwin berikutnya, buat jahat mengandung sebulan 2 bulan, kahwin semata-mata nak tutup. Hakikatnya anak yang bakal lahir itu adalah perbuatan daripada perbuatan buruk mereka sebelum akad nikah. Itu dia sipir dia. Perkahwinan selepasnya kahwinlah, tapi anak yang bakal lahir tetap daripada perbuatan sebelum nikah. Dan anak itu hakikatnya tidak boleh dibandingkan dengan suami yang dia akan nikah walaupun penyebabnya adalah laki-laki tersebut. Itu yang hakikatnya. Cuma ada menyatakan sebelum 4 bulan begitu. Tapi hakikatnya anak tu dah di dalam kandungan dari perbuatan yang tanpa nikah yang sebenar. Walaupun 4 bulan baru terbentuk, tapi hakikatnya dah benda tu lekat sebulan 2 bulan hasil daripada perbuatan zina mereka sebelum berkahwin. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti seketika untuk laluan azan isya. Kita akan sambung sedikit lagi. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wallahu ta'ala a'lam. Belum lagi? Minta maaf. Okay. 5 minit lagi. Okay, minta maaf. Di dalam hadis Nabi SAW
ada 7 golongan. Kita sudah maklum, di hari akhirat, mereka akan berada di bawah naungan kerahiman Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hari kiamat yang begitu dahsyat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutilah kamu sesungguhnya kepada Allah punya goncangan hari akhirat. Syai' satu perkara yang besar. Yauma tarawunaha, di permulaan surah Al-Hajj. Permulaan surah Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azabullahi syadid. Kamu akan dapati hari itu perempuan yang dukung anak mereka, jatuhkan dukungan, mengandung, gugurkan kandungan. Kamu lihat manusia dalam mabuk. Wa ma hum bisukar. Mereka tidak, kenapa? Azab Allah hari akhirat terlalu pedih. Tapi 7 golongan berada di bawah naungan kerahiman Allah. Imam yang adil. Al-imamul adil. Selalu kita dengar hadis ni. Kedua, syabun nasyafi ibadah, laki-laki, pemuda-pemudi, pemuda atau pemudi berada kehidupan dia di dalam ketaatan kepada syabun nasyafi ibadatillah. Ketiga, rajulun, laki-laki, qalbuhu, hati sanubarinya, mu'allaqum bil masajid, tergantung di masjid. Jaga solat berjemaah awal waktu. Sudah sembahyang zuhur, asalnya di mana, di surau mana. Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. 4, rajulani tahabba fillah ijtama'a ali wa tafarraqa alih. 2 laki-laki berjumpa berpisah semata-mata kerana Allah. 5, rajulun, laki-laki, da'adu imra'atun zata mansabin wa jamal. Laki-laki dipujuk, ditarik, diseru, diajak oleh wanita za mansabin, yang ada kedudukan bangsawan, wa jamalin, ada kecakitan untuk lakukan, wala taqrabu zina. Kata dia, faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, sedekah akan satu sedekah, fa akhfaha, disembunyikan, hatta sehingga la ta'lamu shimaluh, tak di tangan kirinya, ma tunfiqu yamin, apa yang disedekah oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, rajulun, laki-laki ataupun wanita, zakarallah, berzikir kepada Allah, ingati, muhasabah diri, dosa yang lampau, fafadat ainah, mengalai air mata. Dalam 7 golongan ini, 1 golongan ialah laki-laki, rajulun da'anu imra'atun, dipanggil, diajak wanita bangsawan cantik untuk melakukan perbuatan yang buruk. Faqal, kata dia, aku takut kepada Allah, terlalu besar. Dapat hindari diri kita pada maksiat, berada di bawah naungan kerahiman Allah. Hebat. Takwa, hindari hamba daripada kemaksiatan. Iman yang tinggi kepada Allah, hindari hamba daripada murka Allah. Faqal inni akhafullah, takut kepada Allah. Dia suruh kata ulama, takwa segala-galanya. Peniaga beriman bertakwa, pelajar beriman takwa, guru, doktor iman takwa. Nampak? Seorang ayah, anak, ibu, isteri, takwa kepada Allah, tingkatkan dalam hamba. Bilal Habsyi, hitam, hamba. Bagaimana keadaan, bangsa mana pun, takwa, tingkatkan hamba, darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Janganlah hampiri perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Muslimin rahimakumullah. Islam cukup-cukup prihatin terhadap kehidupan umat dia. Sehingga dalam bab harta benda, dalam bab kehidupan, dia cukup-cukup jaga. Dengan jirannya, dengan sahabatnya, tak boleh nak mengumpat, tak boleh. Maknanya jangan menyakiti hati jiran pun. Apatah lagi melibatkan harta benda, melibatkan nyawa.
Kita akan jumpa nanti ayat berikutnya, jangan terbunuh seorang pun yang mana diharamkan bunuh. Maknanya dalam Islam ada hukum untuk ianya dibunuh. Ada 3 orang, 3 golongan Islam menghalalkan pembunuhan. Walhal Islam cukup jaga maruah keluarga. Kita tak boleh nak ceroboh umur orangnya, kena hubungan baik dengan masyarakat, dengan pemimpinnya, dengan rakyatnya, pemimpin dengan adik-beradiknya, dengan sahabatnya. Islam cukup jaga harta bendanya, maruah dia, apatah lagi melibatkan nyawa. Tapi dalam bab tertentu Islam menghalalkan 3 golongan dibunuh. Bunuh ni mati. Satu hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Baginda pernah bersabda, la yahillu damu mri'im minkum. Tidak halal darah seorang Islam daripada kalangan kamu pun illa salasun, kecuali 3 golongan. 3 golongan. Satu, as-sayyibuz zani. Laki-laki wanita yang berzina. Hukum rejam, hukum bunuh. Bunuh. Wala taqrabus zina. Kedua, qatilun nafsi. Bunuh satu jiwa tanpa hak. A bunuh B. Saja-saja bunuh. A bunuh B. Maka A wajib dibunuh dalam hukum hududnya. Ayat 33 kita bincang kemudian. Ketiga, man irtadda dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad daripada kamu hendaklah dibunuh. Orang yang murtad dibunuh. 3 golongan, laki-laki perempuan yang berzina, orang bunuh tanpa hak, yang ketiga murtad. Zaman Nabi SAW, kita buka sirah, seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi satu hari. Baginda ada dalam masjid. Rekahkan cerita, Ma'is datang. Ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu perkara yang mana memerlukan hukum hudud. Zina itu, tahhirni, aku telah lakukan zina, bersihkan saya dengan hukum Allah. Nabi SAW iltafata, paling ke kiri. Ma'is bin Malik datang. Ya Rasulullah, zina aku berzina, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku. Nabi paling sebelah kanan. Nabi SAW tak nak dengar perkara hak buruk. Tak nak dengar. Kalau kita tanya dengan siapa akan buat di mana, tidak, baginda berpaling, tak nak dengar perkara hak buruk, berpaling. Ma'is bin Malik datang. Ya Rasulullah, zina itu, asabtu haddan, tahhirni, bersihkan saya hukum Allah, saya berzina. Baginda SAW bersabda, irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Wahai Ma'is, balik kamu, balik. Kalau kita balik, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Balik. Irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Balik kamu, istighfar, taubat. Faraja'a ghayra ba'idin. Riwayat menyebut Ma'is balik, keluar, patah balik. Ya Rasulullah, zina itu, fatahini, aku berzina, ya Rasulullah, bersihkan aku. Nabi SAW bersabda, apa sabda baginda? Habis kamu majnun? Mu gila ke? Kamu gila ke? Tidak ya Rasulullah, saya normal ya Rasulullah, saya baik ya Rasulullah. Tashrabul khamra, kamu minum arak ke? Nabi tanya lagi. Mungkin minum arak, kamu mabuk, buat perbuatan yang buruk. Nabi tanya, mu gila ke? Tidak. Mu minum arak ke? Tidak ya Rasulullah, saya normal ya Rasulullah, saya dah kahwin ya Rasulullah. Kata ulama, bila pengakuan oleh sahabat, oleh laki-laki yang dah kahwin untuk tuntut hudud, baginda SAW tidak akan lepaskan. Tak akan lepas menjalani hukum Allah Ta'ala, hukum hudud dalam bab zina. Maka dia telah direjam, digali, parit, dilontar. Banyak riwayat, Khalid Awalid pun lontar, terkena percikan darah. Dan insya-Allah ada di sana ada satu kisah perempuan juga datang pada baginda mengaku mengandung daripada zina. Masuk tentang tentang bab Ma'is bin Malik direjam-rejam, meninggal. Baginda sembahyang jenazah. Malamnya
Esok harinya petang tu semai jenazah meninggal malam, esok harinya baginda bersabda, ka'anni arau fil jannah ya talabu ma'al hurin. Seolah-olah malam tadi aku lihat Ma'iz bin Malik berseronok di dalam syurga pun. Subhanallah. Siang harinya jerjam, malam dah masuk syurga. Kenapa? Seorang hamba yang takwa kepada Allah, junjung tinggi perintah Allah, walaupun minta maaf, diberi kelonggaran, katakan. Seolah-olah baginda beri kelonggaran. Kamu minum arak ke? Kamu berjudi, kamu gila ke? Seolah-olah sini, seolah-olah baginda bagi kelonggaran. Jikalah dia mengaku aku minum arak ataupun aku gila, dia terselamatkan. Tapi baginda tak nak dengar paling kanan paling kiri. Tapi bila mana dia bersumpah, ya Rasulullah, zina itu, aku berzina, bersihkan aku. Pengakuan daripada dia sendiri. Baginda SAW tidak akan lepas, hukum hudud dijalankan. Baginda sembahyang jenazah, dan akhir sekali baginda bersahabat, aku lihat Ma'iz bin Malik di dalam syurga pun. Subhanallah, mudah-mudahan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala berkata kepada kita, semaikan takwa kepada Allah, sementara kita akan selamat. Dan 2024 kita baharui azam kita lebih di dalam menuju keampunan Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.